Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali di channel Cikgu Rosliza. Hari ini Cikgu Rosliza akan terangkan teknik menjawab soalan pengajian perniagaan untuk membantu pelajar-pelajar semua cemerlang di dalam peperiksaan nanti. Sebelum pelajar menjawab soalan, ada beberapa perkara yang perlu pelajar teliti pada soalan yang diberikan, iaitu yang pertama kita lihat kepada kata tugas. Kata kunci dalam soalan, arahan yang diberikan, markah dan kes atau situasi yang ada di dalam soalan. Pastinya cikgu akan terangkan apakah maksud semua ni. Hari ini cikgu akan terangkan teknik menjawab soalan berdasarkan kata kunci proses. Di dalam sukatan pelajaran, kata kunci proses ni terdapat dalam beberapa bab. Jadi kita lihat dalam sukatan pelajaran. Yang pertama, 6.3.2, proses perancangan, proses penorganisasian, proses pembentukan pasukan, proses kawalan, proses komunikasi, proses mendengar dan proses pembuatan keputusan. Jadi seterusnya, kata kunci proses ini disebabkan dia ada di dalam sukatan silibus, maka dia merupakan fakta khusus. Jadi apabila fakta khusus, pelajar-pelajar perlu menghafal. Jadi kita lihat apa dia fakta khusus. Fakta yang dinyatakan di dalam silibus mesti tepat dan tidak boleh diubah. Jadi pelajar tidak boleh mengubah fakta-fakta iaitu langkah-langkah dalam proses. Setiap proses itu perlu dihafal dengan tepat. Jadi wajib hafal. Jadi untuk membolehkan pelajar menjawab dengan tepat dalam peperiksaan, pelajar wajib hafal proses-proses tersebut. Jadi sekarang kita akan lihat secara terperinci langkah-langkah dalam setiap proses yang ada dalam sukatan pelajaran. Kita mulakan dengan yang pertama, proses perancangan. Jadi dalam proses perancangan, pertama ialah menentukan matlamat dan objektif. Kedua, menganalisis persekitaran perniagaan. Ketiga, membentuk alternatif tindakan. Yang keempat, menilai alternatif. Dan yang kelima, memilih alternatif tindakan. Jadi terdapat 5 langkah dalam proses perancangan. Jadi sekarang kita akan tengok proses yang kedua, iaitu proses pengorganisasian. Di dalam silibus kita lihat menjelaskan proses pengorganisasian yang meliputi yang pertama, penentuan objektif. Kedua, pengenalpastian objek aktiviti. Ketiga, pengelasan aktiviti. Keempat, pengelompokan aktiviti. Kelima, pengagihan tugas autoriti dan tanggungjawab. Jadi dalam proses pengorganisasian terdapat 5 langkah yang perlu pelajar ingat. Seterusnya, jadi sekarang kita akan lihat proses seterusnya, iaitu proses
akan lihat jenis-jenis kata tugas yang sering ditanya di dalam peperiksaan sebenar. Okay, yang pertama, nyatakan, berikan, senaraikan. Okay. Yang kedua, terangkan, huraikan. Dan yang ketiga, jelaskan. Okay. Jadi pelajar kena perhatikan betul-betul kata tugas ini terdapat perbezaan. Jadi setiap kata tugas ini akan memberi kesan kepada bentuk jawapan pelajar dalam peperiksaan. Jadi sekarang kita akan lihat kategori yang pertama, kata tugas, iaitu kata tugas nyatakan, berikan dan senaraikan. Okay, bagi kategori ini, sekiranya soalan bertanyakan kata kuncinya fakta khusus, maka pelajar hanya perlu berikan faktanya sahaja. Berikan faktanya sahaja tanpa perlu ada apa-apa huraian. Manakala sekiranya soalan bertanya soalan bukan fakta khusus, maka pelajar perlu menulis jawapan dalam satu ayat lengkap. Tapi tak perlukan huraian, tapi mesti dalam ayat yang lengkap. Dan seterusnya, sekiranya soalan tu ada dinyatakan kes ataupun situasi, maka pelajar perlu beri fakta tersebut dan ada kaitan dengan situasi yang diberikan. Dan sekiranya pelajar memasukkan fakta bersama dengan situasi, mesti tulis dalam ayat yang lengkap. Sekarang kita akan cuba tengok contoh soalan peperiksaan menggunakan kata tugas ini. Jadi sekarang kita akan melihat contoh soalan. Soalan STPN 2013 dan 2019, dua kali keluar soalan yang sama, iaitu nyatakan proses kawalan dalam perniagaan. Jadi nyatakan merupakan kata tugas, dan fakta khususnya ialah proses kawalan. Dan kita lihat markah. Markahnya ialah 4 markah. Jadi kalau pelajar ingat, tadi kita dah belajar langkah dalam proses kawalan. Terdapat 4 langkah sahaja dalam proses kawalan. Jadi kita lihat jawapannya. Contoh jawapan, kita lihat mesti ada intro. Mesti ada intro. Langkah yang pertama, menetapkan standard. Kedua, mengukur pencapaian. Ketiga, membandingkan pencapaian dengan standard. Dan yang keempat, membuat langkah pembetulan atau penambahbaikan. Jadi kita lihat di situ, kita boleh dapat 4 markah. Hanya menyatakan fakta, jadi tak perlu buat huraian. Dan mesti ikut urutan. Tak boleh, kita tak boleh menyusun tidak ikut urutan. Walaupun betul, tapi kalau tidak ikut urutan, maka tiada markah. Kita tengok soalan berikutnya daripada bab komunikasi, STPN 2020 yang baru lepas. Nyatakan 4 langkah pertama dalam proses mendengar, 4 markah. Jadi nyatakan, kata tugas nyatakan, dan 4 langkah pertama dalam proses mendengar, fakta khusus. Jadi kita lihat bagaimana nak menjawabnya. Yang pertama, pengenalan pada jawapan, 4 langkah pertama dalam proses mendengar. Yang pertama, menerima. Kedua, memahami. Ketiga, mengingati. Keempat, menilai. Dan yang kelima, memberi tindak balas. Tetapi dalam soalan ini hanya memerlukan 4 langkah pertama. Maka pelajar hanya akan diberi markah untuk 4 yang pertama ini sahaja. Sekiranya di dalam langkah yang diberikan itu dinyatakan langkah yang kelima ini, memang salah lah kan. Okey, jadi 4 yang pertama sahaja akan dikira kerana soalan meminta 4 langkah yang pertama. Dan 4 langkah ini mesti dijawab dalam urutan yang betul. Kita lihat soalan berikutnya, soalan STPM 2014
Okey, nyatakan proses mendengar yang berlaku semasa Puan Sakinah, seorang pengurus pemasaran, mendengar pembentangan laporan jualan oleh eksekutif jualan. 5 markah. Tengok 5 markah. Okey, jadi soalan ini nyatakan dan kata kuncinya ialah proses mendengar. Cuma di dalam soalan ini kita lihat diberikan situasi yang dan situasi ini perlu dinyatakan di dalam jawapan. Cuba kita lihat jawapan. Jadi proses mendengar tadi kita dah tengok soalan sebelum ini nyatakan, tapi di sini okey perlu dikaitkan dengan situasi. Ada 5 langkah dalam proses mendengar. Sekiranya pelajar hanya menjawab fakta ini sahaja tanpa mengaitkan sedikit pun dengan situasi yang diberikan dalam soalan, kemungkinan pelajar akan mendapat 0 markah. Kemungkinan jadi skema mungkin boleh berubah-ubah. Jadi 0 markah hanya menyatakan proses. Sebabnya diberikan situasi, maka kita kena kaitkan dengan situasi. Jadi kita lihat contoh jawapan yang sepatutnya. Okey, sekarang kita akan lihat jawapan yang sepatutnya bagi soalan tadi. Okey, contoh jawapan. Okey, proses mendengar yang berlaku semasa Puan Sakinah, seorang pengurus pemasaran, mendengar pembentangan laporan jualan oleh eksekutif jualan. Jadi sebagai intro, kita salinlah semula bahagian dalam soalan itu. Dan kita lihat jawapannya macam mana. Okey, yang pertama, menerima. Puan Sakinah akan menerima input yang disampaikan oleh eksekutif jualan. Setakat tu pun okey dah sebenarnya. Sebab soalan ni nyatakan. Soalan ni nyatakan. Tapi kalau pelajar tulis sampai dalam bentuk perkataan, bahasa badak atau tulisan pun betul lah. Kita baru dapat 1 markah. Jadi ingat tadi kalau kita hanya tulis menerima sahaja, kemungkinan risikonya kita tak dapat markah. Sebab soalan ni perlu dikaitkan. Jadi kita jawab macam ni. Kita tengok jawapan yang kedua. Puan Sakinah akan memahami maklumat yang diterima daripada eksekutif jualan. Sampai situ pun okey. Tapi kalau kita tulis sampai penuh pun dengan menafsir dan menganalisis maksud mesej yang diterima. Jadi sebab soalan nyatakan, kita tulis sampai sini pun cukup dah sebenarnya. Sebagai jawapan bagi soalan nyatakan. Yang ketiga, mengingati. Puan Sakinah menyimpan maklumat yang diterima dalam minda dan mengimbas kembali maklumat yang dihantar oleh eksekutif jualan. Ataupun Puan Sakinah mengingati semula maklumat yang disampaikan oleh eksekutif jualan. Mana-manalah tak perlu huraian panjang. Kita hanya tulis kata kunci dalam proses itu mengingati dalam jawapan. Okey. Terusnya kita lihat menilai. Kita juga boleh tulis jawapan macam ni, terus kita tulis dalam ayat. Jadi perkataan menilai proses itu berada di dalam ayat ni. Puan Sakinah menilai maklumat yang diterima untuk memastikan maklumat itu relevan dan sahih. Jawapan macam ni pun kita terima. Sama ada pelajar beri fakta-fakta dahulu ataupun pelajar terus kaitkan dalam ayat, tapi ayat tu mesti lengkap lah. Puan Sakinah menilai maklumat yang diterima untuk memastikan maklumat itu relevan dan sahih, ataupun Puan Sakinah menilai maklumat yang diterima daripada eksekutif jualan pun boleh. Jadi kalau tak nak tulis untuk memastikan maklumat itu relevan dan sahih pun tak apa, sebab ni soalan nyatakan. Jadi Puan Sakinah menilai maklumat yang diterima daripada eksekutif jualan pun boleh dah. Okey, dan seterusnya kita lihat jawapan yang kelima. Puan Sakinah memberi tindak balas maklumat yang diterima secara lisan. Okey, cukup. Ataupun beri tindak balas terhadap maklumat yang disampaikan oleh eksekutif jualan pun cukup. Okey, jadi kenapa di sini jawapan cikgu panjang? Ini sebenarnya jawapan boleh kita tulis macam ni, cuma kita juga tetap dapat 1 markah. Kita dapat 1 markah jugalah. Jadi kalau pelajar tulis setakat Puan Sakinah memberi tindak balas terhadap maklumat yang diterima daripada eksekutif jualan tu 1 markah. Jadi sebenarnya ini adalah, kalau soalan tu soalan huraikan. Jadi kalau soalan huraikan, pelajar kena tulis lengkap macam ni. Tapi soalan nyatakan
kita terima jawapan ini, satu markah juga. Kita tulis ini sebagai huraian pun boleh juga. Cuma kita kalau boleh, kita nak di dalam peperiksaan kita jawab soalan mengikut masa yang ditetapkan. Ini dari 5 markah, 5 minit. Kalau sempat 5 minit jawab, bolehlah jawapannya benar. Okey. Kita masuk kepada kata tugas yang berikutnya, iaitu kata tugas terangkan ataupun huraikan. Jadi kata tugas ni sebenarnya memberi maksud yang hampir sama lah. Kita perlu memberi penerangan atau huraian kepada fakta yang kita beri. Jadi kita lihat bagaimana untuk fakta khusus, cara kita nak menjawab, kita berikan fakta dan kita beri huraian lengkap ataupun contoh diterima. Okey, manakala kalau bukan fakta khusus, kita perlu menjawab dalam satu ayat lengkap, dan kita biasanya kalau kepentingan kita kena beri 4 ataupun kita beri contoh, ada huraian. Yang kedua, bergantung pada soalan lah. Dan yang ketiga, kita lihat kalau soalan tu kes atau situasi, maka kita perlu tulis dalam satu ayat lengkap dan masukkan kaitan kes tersebut. Kita lihat contoh soalan berikutnya. Sekarang kita lihat contoh soalan. Cikgu ambil soalan yang tadi juga, cuma cikgu tukarkan kata tugas. Kata tugasnya huraikan 3 proses pertama dalam kawalan perniagaan. Jadi kata tugas di situ ialah huraikan, dan soalannya ialah 3 proses pertama dalam kawalan, iaitu ini proses adalah fakta khusus. Jadi kita perlu macam mana nak jawab? Apa yang kita perlu buat? Yang pertama, kita perlu ada intro. Kedua, ini fakta. Jadi bila soalan huraikan, kita nyatakan seelok-eloknya kita nyatakan dahulu fakta. Menetapkan standard. Jadi sebelum kita teruskan dengan contoh jawapan, kita tengok dulu fakta yang tadi kita dah bincangkan. Okey, sekiranya pelajar hanya menjawab macam ni, menjawab 4 proses kawalan, maka hanya akan diperolehi daripada 3 fakta. 1, 2, 3. Okey, 3 fakta. Yang keempat tidak ada markah. Kerana kalau kita rujuk pada soalan, dia hanya nak 3 proses pertama. Jadi yang keempat ini tidak diberikan markah kerana tidak mengikut soalan. Dan jawapan ini tidak ada huraian, maka pelajar hanya akan mendapat 3 markah sahaja. 3 markah sahaja daripada 6. Okey, ramai pelajar yang jawab macam ni tidak memberi huraian dalam peperiksaan, menyebabkan kurang markah yang diperoleh. Sekarang kita tengok satu contoh jawapan pelajar. Jadi jawapannya, ada intro, proses kawalan dalam perniagaan. Pertama, menetapkan standard. Satu markah di situ. Huraian dia merujuk kepada tahap prestasi yang diharapkan untuk sesuatu matlamat. Dan di sini dia beri 2 huraian. Standard yang baik harus jelas, spesifik, boleh diukur, dapat dicapai dan relevan dengan objektif organisasi. Jadi di sini ada 2 huraian untuk fakta yang pertama. Jadi markah hanya diberikan untuk huraian pertama yang tepat. Jadi di sini jawapan ini kita dapat 1 markah untuk fakta dan 1 markah untuk huraian. Jadi huraian kedua tidak diberikan markah kerana soalan ini hanya 6 markah dan hanya memerlukan 1 fakta dan 1 huraian. Kita lihat kepada jawapan seterusnya. Mengukur pencapaian. 1 markah. Huraian dia mengukur prestasi sebenar pelaksanaan perancangan menggunakan kaedah kuantitatif, 1 markah. Dan diberikan pula huraian yang kedua, melibatkan proses memantau hasil semasa untuk memastikan dilaksanakan mengikut standard yang telah ditetapkan. Jadi di sini kita lihat ada 2 huraian juga. Maka markah hanya diberikan untuk fakta dan juga huraian yang pertama. Jadi huraian diterima, walaupun beri 2-3 huraian, kita akan ambil huraian yang tepat.
sekiranya huraian pertama salah, huraian yang kedua betul, kita akan beri markah lah untuk huraian yang tepat. Okey, dan kita lihat lagi. Okay, jawapan ini mengandungi jawapan yang ketiga membanding pencapaian dengan standard. Okey, jadi faktanya betul. Tapi untuk fakta yang ketiga tidak diberikan huraian. Jadi berapa markah yang pelajar ni dapat? Okey, hanya 5 markah sahaja. Hanya 5 markah sahaja. Okey, kenapa 5 markah sahaja? Kita lihat di sini pelajar ini hanya pelajar ini menyatakan ketiga-tiga fakta dalam proses kawalan. Tetapi untuk fakta yang ketiga tidak dinyatakan huraian. Walaupun kita lihat di sini banyak huraian yang diberikan, pelajar dah beri huraian yang lebih lah kepada setiap fakta. Tetapi ada fakta yang kurang huraian. Maka kita dah tetapkan sebenarnya standard markah dia. Jadi sini 6 markah, maknanya kita ada 3 fakta, maka 3 huraian bagi setiap fakta. Kiranya pelajar beri lebih huraian seperti ni, kita dah tak beri markah lah, sebab fakta tu markah untuk fakta, 1 markah untuk huraian. Jadi fakta yang ketiga hanya ada fakta sahaja, tiada huraian, menyebabkan pelajar tak dapat 6 markah, hanya dapat 5 markah. Ni sayang jadi rugi 1 markah. Sekarang ni kita lihat pula soalan berikut. SPM 2018. Huraikan proses mendengar yang berikut. A. Memahami 2 markah. B. Mengingati 2 markah. Jadi soalan ini kata tugasnya huraikan dan kata kuncinya adalah fakta khusus, iaitu proses mendengar. Cuma di dalam soalan ini telah dinyatakan 2 fakta khusus dah diberikan, dan setiap satu adalah 2 markah. 2 markah. Maksudnya untuk fakta kita dah tak ada markah, maka bila dia suruh huraikan, maknanya 2 markah adalah untuk huraian. Jadi 2 huraian untuk mendapatkan 2 markah. 2 huraian bagi setiap fakta yang diberikan. Okay, sekarang kita tengok macam mana jawab soalan ini. Proses mendengar A. Jadi kita asingkan jawapan bagi soalan A dan B diasingkan. Jadi A memahami. Di sini tak ada markah, mana fakta telah diberikan. Okay. Pelajar boleh tulis dash di depan, tak ada masalah. Dalam pengajian perniagaan kita terima dash. Yang penting huraian kepada fakta tu biar tepat. Contohnya jawapan di sini, pendengar berusaha untuk mentafsir dan menganalisis maksud mesej yang diterima. Okey, jadi di sini 1 markah. Sini 1 markah. Seterusnya kita lihat huraian yang kedua. Pendengar akan mentafsir maksud mesej berdasarkan idea, pandangan dan pengalaman sendiri. Okey, jadi di sini pun 1 markah. Maka 2 markah untuk fakta ini. Jadi mesti 2 huraian. 2 huraian. Jadi apa yang sering berlaku kepada pelajar-pelajar saya, mereka hanya beri 1 huraian sahaja, yang menyebabkan hilang 1 markah. Jadi kita kena lihat kepada peruntukan markah. Peruntukan markah. Jadi kalau 2 markah untuk soalan huraikan fakta khusus ni, bermaksud kita perlu beri 2 huraian. Kita tengok pula kepada jawapan untuk B. Okey, mengingati. Okey, mesej yang dengar akan disimpan di dalam minda pendengar dan mengimbas kembali apabila perlu. Okey, di sini 1 markah. Dan seterusnya kita lihat mesej yang didengar akan dikeluarkan sebagai maklum balas apabila diperlukan. Okey, di sini 1 markah. Maka dapat 2 markah. Ingat apabila peruntukan markah 2 untuk fakta khusus, maka pelajar kena beri 2 huraian ataupun 1 huraian 1 contoh. Bergantung kepada pelajar lah, ada nak beri huraian atau contoh. Sekarang kita lihat soalan seterusnya yang berkaitan dengan kata tugas huraikan. SPM 2015.
Soalan nombor 9, huraikan 3 langkah pertama dalam proses pembuatan keputusan yang menggunakan kaedah statistik deskriptif. Jadi dalam soalan ini kita lihat kata tugasnya huraikan dan fakta khususnya ialah 3 langkah pertama dalam proses pembuatan keputusan. Kata kuncinya ialah proses pembuatan keputusan. Okey. Jadi seterusnya kita lihat kepada contoh jawapan. Ketiga langkah pertama kita ambil balik daripada soalan 3 langkah pertama dalam proses pembuatan keputusan yang menggunakan kaedah statistik deskriptif. Jadi yang pertama ialah mengenal pasti masalah. Di sini pelajar akan mendapat 1 markah untuk fakta. Seterusnya kita lihat huraian dia. Jadi disebabkan 6 markah sahaja, setiap 3 fakta 6 markah, bermaksud satu fakta 1 huraian untuk dapatkan 2 markah. Jadi di sini pelajar ni memberi contoh, terus memberi contoh sebagai huraian. Pelajar juga boleh memberi huraian pada perkataan mengenal pasti masalah ataupun memberi contoh. Kalau kita lihat sini lebih mudah memberi contoh lah, contoh masalah. Jadi kita lihat langkah yang kedua, mengutip data. Jadi huraian dia mendapatkan maklumat berhubung dengan masalah sama ada berbentuk angka atau tidak berangka. Jadi kalau elok laginya, pelajar tulis mendapatkan maklumat berhubung dengan masalah jualan syarikat yang merosot. Jadi kita boleh gunakan contoh dalam langkah pertama di dalam langkah kedua. Sebaiknya kita guna contoh yang sama. Dan seterusnya kita pergi kepada langkah yang ketiga, menganalisis data. Menganalisis data. 1 markah di sini. Kita lihat huraiannya. Meringkaskan data yang telah dikutip. Meringkaskan data yang telah dikutip. Jadi di situ di sinilah kita akan kaitkan dengan statistik deskriptif sebab statistik deskriptif ni digunakan untuk menganalisis data yang dikutip tadi. Jadi kita menggunakan, mungkin kita boleh gunakan daripada data-data yang dikumpul, kita hitung purata, kita hitung mode, kita hitung median, variance, sisihan piawai ataupun mungkin peratusan. Jadi di sinilah kita menggunakan kaedah statistik deskriptif dalam langkah untuk membuat proses pembuatan keputusan menggunakan kaedah statistik deskriptif. Di sini ada kaitannya dengan soalan tadi. Jadi satu fakta, satu markah. Sekarang kita berpindah pula kepada kata tugas berikutnya, iaitu kata tugas jelaskan. Jadi kata tugas jelaskan, soalannya pun berada di dalam bahagian A dan juga bahagian B. Dalam esei kebanyakan menggunakan kata tugas jelaskan. Jadi kita lihat dulu bagaimana untuk menjawab kata tugas dengan kata tugas jelaskan ini. Yang pertama, sekiranya fakta khusus. Sekiranya fakta khusus, kita beri fakta, kita kena ada huraian yang lengkap dan wajib ada contoh. Contohnya kalau satu fakta tu 3 markah, maknanya fakta 1 markah, huraian 1 markah dan contoh 1 markah. Bagi soalan esei pula, biasanya kita perlu memang wajib ada contoh bagi setiap fakta sekiranya kata tugasnya jelaskan. Kita tengok bagi bukan fakta khusus. Ditulis dalam satu ayat lengkap. Biasanya contohnya kalau kepentingan, jelaskan kepentingan, perlu ada impak sebagai huraian dan kita wajib ada contoh. Dan yang ketiga, kita lihat sekiranya soalan itu berkaitan dengan kes atau situasi, maka kita perlu tulis di dalam satu ayat lengkap dan mesti kaitkan dengan contoh, dan contoh yang kita berikan tu mesti berdasarkan situasi yang diberikan. Jadi kita tak boleh guna contoh yang lain sebab mesti gunakan situasi atau kes itu sebagai contoh dalam penerangan kita.
Okay, jadi sekarang ni kita teruskan dengan contoh soalan. Okay, jadi sekarang kita lihat kepada contoh bagi soalan STPN 2017 menjelaskan dua langkah pertama yang terdapat dalam proses kawalan 6 markah. Okay. Jadi kata tugas jelaskan bagi fakta khusus proses kawalan. Okay. Jadi cikgu menggunakan soalan yang sama, cuma kita ubah dia punya kata tugas. Bagaimana dengan jawapannya? Jadi dua langkah pertama dalam proses kawalan, pertama menetapkan standard, fakta 1 markah, huraian merujuk kepada tahap prestasi yang diharapkan untuk sesuatu matlamat, huraian 1 markah. Dan kita lihat ini huraian yang kedua. Standard yang baik harus jelas, spesifik, boleh diukur, dapat dicapai dan relevan dengan objektif organisasi. Huraian yang bagus. Dan contoh. Kita lihat contoh, syarikat menetapkan purata hasil jualan bulanan ialah sebanyak RM30,000. Jadi kita lihat di sini ada fakta, ada huraian, dan diberi 2 huraian di sini dan contoh. Jadi huraian yang kedua ni berbentuk tapi tidak ada markah sebab kita punya maksimum markah di sini ialah 3 markah. Jadi huraian kedua tidak ada markah, tidak ada markah di sini. Bukan salah tapi tidak ada markah kerana markah penuhnya hanyalah 3 markah. Jadi kita lihat pula kepada fakta yang kedua, mengukur pencapaian, huraiannya mengukur prestasi sebenar pelaksanaan rancangan menggunakan kaedah kuantitatif. Jadi di situ huraian, satu lagi markah untuk huraian. Dan kita lihat contoh, contoh hasil sebenar, jualan sebenar bulan Januari dibandingkan dengan sasaran jualan yang telah ditetapkan dalam rancangan perniagaan iaitu RM30,000. Jadi kita nampak di situ kita ukur pencapaian dengan membandingkan jualan yang sebenar dengan jualan yang telah ditetapkan. Jadi dinyatakan dalam nilai kuantitatif iaitu RM25,000, RM30,000. Jadi contoh di sini jelas dan pelajar ini menggunakan contoh yang telah dinyatakan dalam langkah yang pertama. Kita gunakan semula dalam langkah yang kedua. Sebaik-baiknya jangan guna langkah pertama contoh yang lain, langkah kedua contoh yang lain. Jadi kita tak boleh nampak kita tak boleh nampak dia punya mengukur pencapaian itu. Jadi kalau soalan proses dari langkah pertama hingga langkah yang terakhir, gunakan contoh yang sama. Soalan berikutnya dengan kata tugas jelaskan daripada bab komunikasi, jelaskan encode dan decode dalam proses komunikasi 6 markah. 6 markah. Kata tugasnya jelaskan. Decode dan encode ni adalah fakta khusus. Cuma di sini fakta telah diberikan. Jadi markah diberikan untuk huraian, tiada markah untuk fakta. Jadi cara nak menjawab soalan ini pelajar perlu berhati-hati. Walaupun soalan ni agak mudah tetapi ramai juga pelajar yang terperangkap yang menyebabkan hilang markah. Kita lihat yang pertama, encode. Jadi semasa menjawab kita asingkan encode dan decode, jangan jawab sekaligus. Walaupun di dalam soalan tidak dinyatakan 1, 2, kita boleh asingkan. Tak ada buku 1 pun boleh. Tapi kita kena asingkan jawapan encode dan decode itu. Kita terangkan huraian kepada encode ataupun maksud dia proses menterjemah maklumat yang disampaikan oleh penghantar ke dalam bentuk yang dipahami oleh penerima. Itu maksud encode. Jadi huraian. Huraian yang kedua, maklumat boleh disimpulkan dalam bentuk tulisan, perkataan, gambar dan sebagainya. Ini huraian yang kedua. Dan contoh. Jadi ingat soalan jelaskan wajib ada contoh
Pengurus menerangkan tentang prestasi jualan kepada jurujual dengan menggunakan gambar rajah dalam bentuk catabar berwarna-warni. Okey, jadi contoh kita lihat di sini fakta ini telah diberikan, maka kita perlu beri dua huraian, satu contoh. Jadi huraian pertama, huraian kedua dan contoh. Contoh, maka kita dapat 3 markah untuk encode. Jadi apa yang sentiasa berlaku dalam peperiksaan ni, cikgu dapati pelajar cikgu sendiri hanya memberi satu huraian dan contoh, menyebabkan mereka hilang 1 markah. Ataupun pelajar hanya memberi 2 huraian, tiada contoh, hanya mendapat 2 markah dan hilang 1 markah. Jadi kita lihat jawapan yang kedua pula. Jadi kita lihat seterusnya jawapan yang kedua tadi, encode sekarang decode. Maksud kepada decode, proses menterjemah maklumat yang diterima daripada penghantar ke dalam makna yang difahami oleh penerima. Huraian yang pertama. Yang kedua, penerima akan menterjemah maklumat berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Yang kedua, huraian kedua dan contoh. Contoh, kita menggunakan contoh yang berkaitan dengan contoh dalam encode. Jadi itu yang lebih baik. Jadi kita tengok contoh, jurujual menerima dan memahami penerangan daripada pengurus tentang prestasi jualan syarikat. Jadi di sini ada ketiga-tiga. Ada ketiga-tiga, iaitu ada satu huraian pertama, huraian kedua dan contoh. Jadi ini disebabkan fakta telah diberikan. Jadi di sini 3 markah, encode 3 markah, decode 3 markah. Sebab baiknya pelajar menjawab dalam bentuk inilah. Jadi pelajar, saya ingatkan sekali lagi, boleh menggunakan dash untuk huraian, tapi jangan gunakan dash untuk fakta. Itu akan beri kesan yang besar dalam jawapan. Jadi sekarang ni kita lihat soalan esei pula ya. Soalan esei, jelaskan proses kawalan dalam perniagaan, 20 markah. Setakat ni tak pernah keluar lagi soalan esei proses kawalan. Tapi tadi kita dah lihat soalan nyatakan dan huraikan pernah keluar. Jadi sebagai contoh ini kita buat bagaimana jawab soalan esei, dan kata tugasnya juga adalah jelaskan. Dan kita tengok kata kuncinya proses kawalan, ia adalah fakta khusus. Jadi sekarang kita cuba senaraikan dulu. Bila kita jawab soalan esei, kita cuba senaraikan dulu fakta-fakta yang kita ingat. Jadi kita tengok proses kawalan dalam perniagaan ada berapa langkah ya. Yang pertama, menetapkan standard. Kedua, mengukur pencapaian. Ketiga, membanding pencapaian dengan standard. Yang keempat, membuat langkah pembetulan atau penambahbaikan. Jadi terdapat 4 langkah dalam proses kawalan. Jadi pastikan langkah tersebut ditulis dengan mengikut urutan yang betul. Jadi ada kesannya kalau kita tersalah urutan. Jadi sekiranya pelajar hanya menjawab 4 fakta ini dengan betul, maka pelajar sudah mendapat 4 markah daripada 20 markah. Apa yang berlaku dalam peperiksaan anak murid cikgu lah dalam peperiksaan sekolah, mereka sentiasa tidak cukup waktu untuk menjawab soalan esei kerana lebih dahulu menjawab bahagian A, lepas tu jawab soalan case. Jadi soalan esei ni di belakang. Jadi apabila mereka rehat soalan esei ada 20 markah, tinggal 5 minit lagi, tiada masa, tak sempat untuk membuat huraian. Jadi ramai yang berlaku di mana mereka hanya menyatakan fakta. Walau bagaimanapun dapat juga 4 markah. Tetapi 4 daripada 20 markah sangat rugilah kita. Sebab 20 markah ni kalau dah kita ingat ni, kita boleh dapatkan 20 markah hampir kepada kita nak lulus dah. Hanya satu soalan esei kita dah dapat 20 markah. Jadi pastikan jawab soalan esei sepenuhnya.
dahulu. Dan biasanya soalan esei ni agak mudah. Soalannya direct je. Jadi cikgu galakkanlah pelajar jawab dulu soalan esei. Sebab awak semua dah menghafal fakta-fakta, curahkan dulu di dalam soalan esei. Jadi kita dah nak confirmkan dapat markah penuh dalam soalan esei, tidak tunggu apa. Tapi yang penting jaga waktu. 20 markah, jawablah juga dalam masa 20 minit. Okey, jadi tengok contoh jawapan kepada soalan tadi. Okey, fakta yang pertama, menetapkan standard 1 markah. Merujuk kepada tahap prestasi yang diharapkan untuk sesuatu matlamat 1 markah. Standard yang baik harus jelas, spesifik, boleh diukur, dapat dicapai dan relevan dengan objektif organisasi 1 markah. Okay. Dan memberi gambaran yang jelas tentang hasil kerja yang perlu dicapai. Huraian ketiga 1 markah. Dan kita mesti ada contoh, wajib ada contoh. Syarikat ABC meningkatkan jumlah jualan syarikat sebanyak 1 juta setahun. Okey, 1 markah. Jadi di sini kita ada 1 fakta, 3 huraian, 1 contoh. Berjumlah 5 markah. Kita ada 4 fakta, maknanya 20 markah. Tengok contoh jawapan yang kedua. Mengukur pencapaian 1 markah. Mengukur pencapaian sebenar pelaksanaan perancangan menggunakan kaedah kuantitatif 1 markah. Melibatkan proses memantau hasil semasa untuk memastikan aktiviti dilaksanakan mengikut standard yang telah ditetapkan 1 markah. Tahap pencapaian diukur secara berkala dan berterusan 1 markah. Dan contoh hasil jualan syarikat berapa dibandingkan dengan hasil hasil jualan syarikat yang sebenar adalah sebanyak 900,000. Okey. Jadi mengukur pencapaian, kita lihat kita menggunakan contoh yang sama. Contoh yang sama daripada kalau syarikat dalam fakta yang pertama syarikat ABC. Contoh yang kedua pun hasil jualan syarikat ABC juga. Jadi contoh yang berkaitan daripada fakta pertama hinggalah kepada fakta yang terakhir, fakta yang keempat. Jadi pelajar perlu pastikan kita ada 3 huraian. Boleh gunakan ayat sendiri untuk membuat huraian. Yang penting maksudnya betul dan juga pelajar tidak menerangkan benda yang sama, terangkan daripada skop yang berbeza. Contohnya fakta yang pertama, huraian yang pertama memberi maksud apakah mengukur tu ataupun menggunakan kaedah apa. Okey, apa maksud mengukur? Dia kata bila kita buat kenapa ataupun mungkin kenapa kita ukur. Dan kita tengok sini tahap pencapaian diukur secara berkala dan berterusan. Maknanya huraian itu dibuat dari aspek ataupun skop yang berbeza. Jadi kebanyakan pelajar apa yang cikgu lihat, kadang-kadang huraian ni berulang-ulang benda yang sama. Cuma dalam ayat yang berbeza tapi skop yang sama, itu yang menyebabkan hilang markah di situ. Sekarang kita lihat kepada soalan esei seterusnya, iaitu esei bagi soalan SPM 2018 ulangan, iaitu terangkan 5 langkah dalam proses membuat keputusan rasional bagi mengatasi masalah kemerosotan jualan kereta bagi syarikat XYZ. Jadi kita lihat sebelum kita menjawab, kita teliti dulu soalan. Pertama kita lihat kata tugasnya terangkan 5 langkah. 5 langkah, arahan dia nak hanya 5 langkah. Dan kata kuncinya ialah proses membuat keputusan. Dan dalam soalan ini juga ada situasi diberikan, iaitu masalah kemerosotan jualan kereta bagi syarikat XYZ. Jadi sebelum kita menjawab menghurai, kita senaraikan dulu fakta yang ada bagi iaitu 5 langkah dalam proses membuat keputusan. Kita senaraikan dulu. Okey. Yang pertama, mengenal pasti masalah. Yang kedua, mengutip data. Yang ketiga, menganalisis data. Yang keempat, menjana alternatif. Yang kelima, menilai alternatif. Dan kita ada 6 langkah memilih alternatif. Jadi sedangkan soalan hanya nak 5 langkah. Jadi kita
Seeloknya kita ambil dari langkah pertama hingga ke langkah kelima lah. Okey, jadi berapa huraian berapa markah tadi? 20 markah. Jadi berapa huraian yang diperlukan bagi setiap fakta. Jadi kita tengok pengiraannya. Kita ada 5 fakta. Kita wajib sediakan 5 contoh 10 markah di situ. Jadi kita perlukan 10 markah lagi untuk 20 markah, iaitu 2 huraian bagi setiap fakta. Setiap fakta perlu ada 2 huraian dan 1 contoh. Jadi kita akan dapat 20 markah. Jadi kita lihat juga di sini contoh. Jadi soalan disebabkan ini soalan esei, walaupun kata tugasnya terangkan, kita hendaklah wajib memberi contoh dalam soalan esei, dan contoh tidak boleh diambil daripada contoh lain apabila dalam soalan dah berikan situasi. Contoh mesti berdasarkan masalah yang dinyatakan dalam soalan. Bagi soalan ini masalah. Jadi kalau soalan lain pun kalau dinyatakan syarikat ke, nama syarikat ke, nama individu ke, jadi contoh kita mesti berdasarkan apa yang ada dalam soalan. Jadi pelajar tidak boleh memberi contoh yang lain. Mesti berdasarkan situasi yang diberikan dalam soalan. Jadi kita lihat sekarang ni 5 langkah dalam proses membuat keputusan rasional bagi mengatasi masalah kemerosotan jualan bagi jualan kereta bagi syarikat XYZ. Okey, disebabkan dia nak 5 langkah sedangkan kita ada 6 langkah. Okey, kita ada dua pilihan. Kita boleh ambil 5 langkah dari atas ataupun boleh ambil langkah kedua. Tak semestinya kita mula dengan langkah pertama. Kita juga boleh mula dengan langkah yang kedua sebab dia nak 5 langkah. Jadi kita contohnya jawapan di sini, jawapan pertama bermula daripada langkah pertama, mengenal pasti masalah, mengutip data, menganalisis data, menjana alternatif, menilai alternatif. Okey, jadi ini 5 langkah pertama. Okey, boleh juga kita jawab start dengan mengutip data. Kita tak ambil nombor 1 tapi kita start dengan nombor 2, langkah kedua dalam proses pembuatan keputusan. Jadi nombor 1 kita mengutip data, menganalisis data, menjana alternatif, menilai alternatif, memilih alternatif. Jadi di sini ada 5 langkah. 5 langkah juga. Jadi yang eloknya kita guna yang jawapan pertama lah. Tapi jawapan kedua pun masih boleh diterima kerana dia nak 5 langkah. Dia tak sebut 5 langkah pertama ke 5 langkah terakhir ke. Jadi kita boleh ambil sama ada jawapan 1 ataupun jawapan 2. Yang lebih baik ialah kita menggunakan jawapan yang pertama. Sekarang ni cikgu ingin jelaskan sedikit tentang soalan esei. Biasanya soalan esei kata tugasnya adalah jelaskan. Kadang-kadang terangkan. Okay. Jadi ada beberapa perkara. Yang pertamanya sebaik-baiknya menulis nombor untuk setiap fakta. Jadi jangan guna dash. Fakta jangan di-dashkan. Kita tulis nombor bagi setiap fakta. Okey, kalau pelajar nak jawab esei dalam bentuk esei tak bernombor, pastikan setiap fakta diasingkan mengikut paragraf. Tapi sebaik-baiknya menggunakan nombor untuk mengasingkan fakta. Yang kedua, mesti ada intro atau pendahuluan jawapan. Bukan sahaja soalan esei, tapi semua soalan kita mesti ada intro. Jadi mesti ada intro bagi setiap jawapan. Yang ketiga, wajib ada contoh. Jadi banyakkan pelajar tak boleh menyatakan contoh, ataupun tak sempat nak beri contoh. Tak tahulah, tapi kalau kita tak beri contoh, kita tak akan dapat markah penuh. Automatik markah untuk contoh tu tidak dapat lah. Yang keempat, jumlah huraian bergantung kepada jumlah markah. Jadi sebelum menjawab, tengok dulu jumlah markah dan kita bahagikan dengan fakta, dan di situlah kita kira berapa markah yang sepatutnya dan berapa huraian berdasarkan markah. Dan yang kelima, setiap fakta perlu diasingkan dengan nombor atau perenggan. Seperti yang cikgu beritahu tadi, asingkan setiap fakta dengan nombor atau perenggan. Jangan
Jangan ada ramai pelajar juga yang buat dash ya. Setiap fakta di dash-dashkan. Jadi kita tak boleh bezakan antara fakta, huraian dan contoh. Semuanya dash. Jadi tidak nampak perbezaan setiap fakta. Itu sangat berisiko. Yang keenam, setiap huraian sebaiknya diasingkan dengan tanda dash ataupun nombor. Jadi kalau contohnya fakta nombor 1, huraian nombor 1 kita dashkan, huraian kedua dashkan, ataupun huraian pertama 1, huraian kedua 2 Roma, ataupun A, B, C, tak ada masalah. Ataupun kalau pelajar buat dalam bentuk perenggan, okey, fakta, lepas tu huraian di dalam perenggan dan contoh. Jadi sebaik-baiknya huraian ditandakan dengan dash atau nombor ataupun ABC untuk membezakan antara fakta dan huraian. Kadang-kadang pemeriksa tidak boleh bezakan huraian dengan fakta yang berikutnya. Huraian fakta pertama, huraian lepas tu fakta, tak boleh nak bezakan antara huraian dan fakta. Jadi itu akan menjejaskan markah yang akan diperolehi oleh calon lah. Okey, jadi boleh guna tanda sekekang. Okey. Yang ketujuh, langkah-langkah dalam proses mesti disusun mengikut urutan. Jadi urutan langkah tu sangat penting. Okey, dia juga akan menjejaskan markah yang akan diperolehi. Dan terlihat bagaimana langkah-langkah tadi disusun. Contoh okey, contoh sepatutnya langkah 1, pelajar jawab langkah 1 betul lah kan. Okey, tetapi terlupa, jadi langkah nombor 3 dia naik langkah nombor 2, jadi di situ pelajar salah. Okey, langkah nombor 2 dia letak dekat nombor 3, jadi salah juga. Okey, langkah keempat dan langkah kelima, okey, dia terima. Jadi kita walaupun pelajar mungkin salah di sini, tetapi tidak semuanya salah. Jadi kita akan teliti yang mana salah sahaja. Langkah yang keempat dan kelima berada di tempat masing-masing, maka masih lagi boleh dapat markah kalau pertukaran tu berlaku hanya di sini. Okey, tengok contoh berikutnya. Okey, pelajar tersilap letak langkah yang ketiga di atas. Okey, langkah kedua betul. Langkah yang keempat salah sebab dia sepatutnya langkah ketiga. Jadi langkah kelima duduk di langkah keempat salah. Jadi dan langkah yang pertama dia tak ingat dia tak ingat yang naikkan jadi naikkan. Jadi di sini walaupun kita lihat ada macam tidak tersusun langkahnya, tapi ada di antara langkah tu yang betul, maka dia still boleh dapat markah. Pelajar masih boleh dapat markah untuk mana-mana langkah yang betul. Dan seterusnya kita lihat contoh jawapan. Okey, langkah pertama betul, langkah kedua tak ingat. Okey, tak ingat, jadi tak tanda, salah. Langkah ketiga betul, langkah keempat pun tak ingat, tinggalkan kosong, dan langkah kelima betul. Jadi pelajar sekiranya tak ingat langkah, mana-mana langkah, jadi still pelajar kena susun mengikut urutan. Jangan pula kita tak ingat langkah kedua, pelajar naikkan langkah ketiga menjadi langkah kedua, itu akan menyebabkan hilang markah. Walaupun pelajar menyatakan dengan betul langkah yang ketiga, tetapi sekiranya pelajar naikkan ke atas, dia akan jadi salah. Jadi kita tulis langkah yang kita ingat, yang tak ingat kita tinggalkan. Jadi yang kita ingat masih kita mendapat markah. Jadi jangan pula yang tak ingat kita naikkan, itu akan menjejaskan keseluruhan markah dalam penulisan langkah. Kita lihat seterusnya. Okey, contoh soalan. Contoh soalan bagi proses perancangan. Okey, jadi proses perancangan bagi sesebuah organisasi. Ini contoh langkah-langkahnya. Okey, jadi kita lihat. Okey, ini jawapan yang betul. Tengok contoh jawapan calon. Jadi kita tengok yang pertama, jawapan pelajar. Kita tengok menentukan matlamat dan objektif. Jawapan pelajar menentukan matlamat dan objektif, betul. Okey, yang kedua, pelajar tulis membentuk atau menjana alternatif.
sepatutnya membentuk atau menjana alternatif ni berada di langkah yang ketiga, tapi pelajar jawab langkah yang kedua. Okey, jadi salah lah. Okey, pelajar tertukar. Jadi langkah yang kedua, pelajar patutnya menganalisis persekitaran perniagaan ini berada di langkah yang kedua. Jadi salah kerana tertukar langkah. Yang keempat, memilih alternatif tindakan. Memilih alternatif tindakan ini merupakan langkah yang kelima, tapi pelajar telah tertukar dan menaikkannya ke atas, jadi ini salah. Dan yang kelima, menilai alternatif tindakan. Okey, jadi ini pun salah. Jadi pelajar masih lagi dapat 1 markah lah. Cuma di sini berlaku pertukaran, tidak mengikut urutan, maka tidak dapat markah. Walaupun pelajar memberi huraian yang betul di dalam ni esei ni, pelajar memberi huraian yang betul tentang setiap fakta, tetapi kerana susun aturnya salah, jadi semuanya dianggap salah. Fakta betul tetapi susun aturnya salah, maka tiada markah. Fakta betul, huraian betul, tetapi kedudukannya salah. Okey, jadi sayanglah terutama bagi soalan esei. Okey, itulah jawapan calon yang kedua. Okey, jadi kita tengok menganalisis persekitaran perniagaan, patutnya langkah kedua. Jadi langkah pertamanya dah salah. Okey, yang kedua, menentukan matlamat dan objektif. Ini sepatutnya langkah yang pertama. Okey, salah. Yang ketiga, membentuk atau menjana alternatif. Jadi langkah ini betul. Yang ketiga, memilih alternatif tindakan. Okey, ini sepatutnya langkah yang kelima. Menilai alternatif tindakan, ini pun salah kerana sepatutnya dia langkah yang keempat. Jadi sama macam tadi juga, sekiranya pelajar menyatakan langkah tu, menyatakan fakta tu betul, tetapi susun atur langkah yang salah menyebabkan semua huraian ke contoh yang betul pun akan dianggap salah kerana kedudukannya yang salah. Okey, kita tengok contoh berikut. Jadi sekarang kita lihat contoh jawapan calon berikutnya. Okey, yang pertama kita lihat di sini betul, kedudukan yang betul. Yang kedua, membentuk atau menjana alternatif. Jadi calon ini lupa, sepatutnya yang kedua ialah menganalisis persekitaran perniagaan. Mungkin dia lupa, jadi dia naikkan nombor 3 ke nombor 2. Fakta ini betul tapi kedudukannya salah. Jadi kita lihat yang ketiga, menilai alternatif tindakan. Okey, fakta betul tapi kedudukannya salah. Sepatutnya menilai ni langkah yang keempat. Dan kita tengok yang keempat ialah memilih alternatif tindakan, pun salah. Sepatutnya dia berada di langkah yang kelima. Jadi di sini kesannya apabila pelajar dia lupa tapi dia naikkan fakta-fakta tu ke atas, menyebabkan semua fakta ini tidak dapat diterima. Pelajar ingat fakta tetapi salah lokasinya, kedudukannya salah. Jadi patutnya pelajar tinggalkan kosong bagi ruangan yang tidak ketahui, pastikan kedudukannya betul, langkah-langkah yang betul. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, ini contoh jawapan yang berikutnya. Okey, yang pertama dia betul, dia ingat, tapi dia lupa yang kedua. Okey, dia lupa yang kedua dan dia tinggalkan kosong. Tapi yang ketiga dia ingat, dan yang ketiga betul. Okey, yang keempat dia lupa lagi. Okey, dia tinggalkan kosong. Dan yang kelima, okey, dia ingat, jadi dia betul. Jadi di sini pelajar ni boleh mendapat 3 markah. Dia tinggalkan ruangan kosong dan meletakkan jawapannya pada langkah yang betul. Jadi di sini pelajar hanya hilang markah untuk yang tidak dijawab. Yang lain pelajar masih lagi boleh mendapat markah. Jadi setakat ini sahaja video cikgu untuk kali ini. Alhamdulillah, cikgu dapat menyiapkan video ini untuk membantu pelajar PP di seluruh Malaysia. InsyaAllah, cikgu akan hasilkan video seterusnya untuk teknik menjawab soalan siri ketiga.